Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada lecturer dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk Kemelut Politik Malaysia dan apakah kesudahannya bagi subjek GMGA 1024 Politik dan Pentadbiran bagi sesi 2022. Saya akan serahkan kepada rakan saya Sophie Anasri Syabin Sophie, di mana dia akan membahaskan mengenai pengenalan dan latar belakang Kemelut yang berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sophie Anasri Syabin Sophie 258886. Saya ingin menerangkan mengenai Kemelut Politik Malaysia dan apa kesudahan. Bagi pengenalannya adalah Kemelut politik pada masa kini menjadi tegang, di mana ahli-ahli politik semakin rancak dalam merebut tempat yang ada dengan cara mempergunakan media sosial dan pandemik COVID-19 yang tidak berkesudahan. Bagi terdapat juga individu yang ataupun parti yang berkepentingan dalam menghasut rakyat dan menarik sokongan terhadap mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang membuatkannya keadaan huru-hara dalam sistem pentadbiran politik ketika itu. Persoalan kepada parti politik mengenai fungsi mereka, pemahaman mereka sebagai wakil rakyat. Adakah mereka kurang memahami tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat, dan di manakah peranan mereka sebagai seorang wakil rakyat? Dan keempat adalah keadaan parti politik Malaysia yang masih ditakut lama, di mana generasi muda amat kurang melibatkan diri dalam arena politik, dan generasi lama yang tidak mahu bersara. Oleh itu, kumpulan kami ingin membincangkan isu kemelut politik yang berlaku dan apakah kesudahannya. Jika dilihat secara khusus, politik merupakan salah satu cabang ilmu, dan ilmu ini dapat dikaji melalui sains politik, di mana ia mengkaji tingkah laku politik dari pelbagai aspek yang merangkumi kuasa, politik, pengagihan, polisi maupun dasar serta falsafah perundingan. Namun terkadang semua cabang politik ini boleh wujud di dalam bidang lain kerana saling berkaitan. Antaranya adalah politik falsafah yang secara langsung berkait dengan politik pemerintahan. Kedua, politik perbandingan merupakan kajian tentang perbandingan dan persamaan sistematik terhadap negara-negara lain. Ada ketiga, ekonomi politik. Keberkaitannya adalah dalam politik adalah melalui ilmu sains itu sendiri, kerana gabungan daripada dua cabang jurusan dalam bidang ekonomi dan politik. Dan kelima adalah hubungan antarabangsa. Hal ini berhubung kait kerana saling kebergantungan antara negara-negara serantau yang berpunca daripada ekonomi antarabangsa, dasar luar, dan hubungan diplomasi itu sendiri. Justru dalam hal ini, jika dilihat latar belakang politik haruslah memahami falsafah politik itu dan apakah itu sains politik. Hal ini disebabkan kedua-dua ilmu itu adalah perkara yang penting yang digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan sesuatu fenomena politik, serta membuktikan kesahihan dan sekaligus membuatkan ramalan awal dalam agenda politik. Seterusnya saya serahkan kepada saudara saya, Razi. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya Sophie Anasri Syabin Sophie. Saya Muhammad Razif bin Jaludin, nombor matriks 259605. Saya akan membentangkan mengenai isu ataupun kemelut politik Malaysia dan apakah kesudahan yang berlaku pada masa kini. Mari kita lihat, ada 4 subtopik yang mungkin saya akan bincangkan, iaitu mengenai YDPA memperkenankan proklamasi darurat, dan generasi veteran yang tidak mengundurkan diri dari arena politik, serta perbezaan ideologi, di mana parti politik yang berlumba-lumba untuk menjatuhkan parti lain. Berbalik kepada kemelut tu adalah satu krisis dan isu yang susah untuk dielakkan dalam sistem pentadbiran negara.
Seperti yang kita sedia maklum, berlakunya pandemik COVID-19 di mana bukan sahaja mengganggu sistem pentadbiran, malah dia mengganggu dari segi ekonomi kehidupan masyarakat kita pada masa ini. So perkara ini memburukkan keadaan lagi apabila golongan B40 di mana yang bekerja sebagai swasta telah dibuang kerja dan tiada tindakan daripada pihak kerajaan disebabkan faktor mementingkan diri dan ingin memiliki kedudukan dan masing-masing menjatuhkan parti-parti lain. Di sini juga berlakunya menunjukkan jangkitan COVID-19 meningkat dan sistem ordinan telah diwujudkan. So rentetan daripada peristiwa itu wujudnya darurat. Kenapa perlu wujudnya darurat ini? Adakah Akta 342 tidak memadai untuk mengatasi masalah COVID-19 ini? Dan pada masa ini itu juga sidang parlimen ditutup dan berlakunya isu mengenai ordinan dan kepincangan dalam sistem pentadbiran dan ahli parlimen sendiri. Berbalik kepada isu yang di-Pertuan Agong memperkenalkan proklamasi darurat, di mana mengapa kerajaan mengisytiharkan darurat. Darurat ini diisytiharkan adalah disebabkan penularan COVID-19 yang sudah maklum dan semakin membimbangkan dan dilihat sebagai satu darurat yang besar menyebabkan keselamatan, kehidupan, masalah ekonomi dan ketentraman awan di dalam persekutuan ataupun mana-mana bahagian terancam. Sekiranya tidak dibendung, penggunaan Akta 342 sahaja tidak memadai. Masalah jangkitan penyakit ini semakin merebak. So tempoh darurat juga akan memberikan ruang kepada kerajaan untuk memikirkan bagaimana hendak membuat pemilihan dalam ekonomi negara selain menjamin dan mengekalkan keselamatan dan keselamatan awam. So berbalik kepada persoalannya, adakah akta ini tidak memadai untuk membendung permasalahan ini? Melalui dapatan kumpulan kami, pengisytiharan darurat ini perlu dilakukan bagi melandaikan keluk jangkitan COVID-19 dan secara langsung dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Hal ini disebabkan kerajaan tidak boleh berlengah dalam membuat keputusan dengan pihak swasta untuk meminta premis perubatan swasta serta sumber LPG dan aset mereka tu diberikan untuk bantuan. So, selain itu, menguatkuasa peraturan berkenaan kawalan pandemik boleh disegerakan tanpa urusan birokrasi. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa Akta 342 ni telah memperuntukkan kuasa tertentu untuk mendapatkan sama daripada pihak swasta, namun kuasa yang diperuntukkan di bawah akta ini tidak mencukupi. So pada masa yang sama sidang parlimen telah ditutup dan meskipun parlimen kerajaan pada masa itu mempunyai undian majoriti yang nipis, namun terdapat bukti yang jelas di mana 111 ahli parlimen membuat keputusan untuk menutup sidang parlimen dalam situasi darurat kerana kes ini juga menjadi pertelingkahan para ahli politik negara. So, sepanjang proklamasi darurat ini berjalan, pihak pembangkang bertungkus lumus memberi tekanan terhadap kerajaan untuk membuka sidang parlimen demi manfaat negara. Namun begitu, tidak banyak ahli parlimen yang menyokong untuk penutupan tersebut dengan hujah bahawa penutupan sidang parlimen dapat mengelakkan ancaman COVID-19 dalam kalangan ahli politik serta para pekerja parlimen. Sehinggalah pada 16 Julai 2020, satu kenyataan dikeluarkan oleh Istana Negara di mana sidang parlimen ditedaskan untuk dilaksanakan
dengan kadar segera untuk membolehkan ahli sidang parlimen membahaskan ordinan-ordinan darurat dan plan pemulihan negara dibahaskan. Pada 26 Julai, sidang parlimen mula berfungsi seperti sedia kala dengan aspek SOP, namun yang mengejutkan pada hari pertama mesyuarat khas itu dilakukan, Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menyatakan kerajaan telah memutuskan berdasarkan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan, di mana semua ordinan yang dibuat sepanjang proklamasi darurat tu dibatalkan sejak 21 Julai 2021. So beliau berkata bahawa kerajaan juga memutuskan jika tidak menasihatkan YDPA untuk pengisytiharan darurat baru apabila ia tamat pada 1 Ogos 2020. So antara ordinan-ordinan darurat yang telah diwartakan adalah Ordinan Darurat Kuasa Perlu 2021, Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindahan 2021, Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindahan 2021, Ordinan Darurat Kuasa Perlu Kurungan 2 2021 berhubungan berita palsu, Ordinan Darurat Kuasa Perlu Pindahan 2021 berhubungan kuasa untuk menggunakan kumpulan wang disatukan tanpa melalui legasi aktif, dan Ordinan Darurat Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah Pindahan 2021. So menurut Profesor Datuk Dr. Syamrayu Abdul Aziz, di mana dia berkata bahawa ordinan darurat sebenarnya perlu dibentangkan dan dibahaskan dan diundi di parlimen bagi menentukan sama ada ia boleh dikuatkuasakan lagi atau dibatalkan sebagaimana yang dititahkan oleh YDPA. Menurut ordinan darurat ni, ia mempunyai kelebihan yang tersendiri, iaitu dalam tempoh proklamasi darurat tu di mana pihak tentera sebagai frontliner boleh membantu dalam membentuk SKT Sekatan Jalan Raya bagi membendung masalah rentas daerah, iaitu yang termaktub seperti di Seksyen 7 Ordinan Darurat Kuasa Perlu 2021. Dalam masa yang sama, pengambilan harta-harta swasta untuk dijadikan tempat pelindungan dan pusat kuarantin serta pemindahan ahli pakar dan anggota kesihatan tanpa perlu menggunakan kuasa birokrasi. Rentetan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pada 26 Julai 2021 tu, ramai ahli parlimen dan pembangkang pada masa itu mula membahaskan dan keliru. Bahkan ada yang menjadikan itu satu isu yang hangat diperkatakan dalam kalangan rakyat kita. So isu ini turut mengelirukan timbalan yang di-Pertuan Dewan Rakyat Datuk Seri Azina Othman. Dalam situasi ini, apa yang kami boleh katakan, YDP Dewan Rakyat menjelaskan bahawa berkaitan isu ini akan dijelaskan dalam sidang yang seterusnya. So pada 29 Julai pula, YDPA telah mengeluarkan satu surat menzahirkan bahawa beliau amat berduka cita dengan kenyataan yang dibuat oleh Parlimen mengenai pembatalan semua ordinan darurat yang mengeluarkan semua ahli Dewan Rakyat. Walhal pada masa itu, pembatalan pada masa itu belum lagi diperkenankan sebenarnya oleh beliau. Oleh yang demikian, perkara 150/2B yang telah diwacakan dengan perkara 150/3, di mana Perlembagaan Persekutuan secara jelas telah memperuntukkan kuasa pembatalan ordinan darurat adalah terletak pada Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong. Ordinan darurat ni boleh dibatalkan di luar parlimen, namun sebenarnya haruslah mendapat perkenan daripada YDPA sendiri. Oleh itu, pada masa itu pihak kerajaan telah mengeluarkan satu surat bagi menjelaskan kekeliruan permasalahan yang berlaku. Kemulut yang seterusnya adalah generasi veteran yang tidak ingin mengundurkan diri dari arena politik. Rentetan daripada isu pandemik 19 ni, parti politik di negara kita sebenarnya perlu bersatu
untuk membentuk masyarakat yang berbilang kaum yang seperti dikatakan oleh YDP Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim, iaitu ikon veteran kita sendiri, yang membahaskan bahawa idea tokoh yang telah lama di dalam bidang politik wajar untuk diberikan nafas baru. Isu perkauman yang sering menjadi topik perbualan ahli politik wajarlah tidak dibahaskan bagi menghasilkan masyarakat yang harmoni dan serta merupakan semula perpaduan dalam kalangan masyarakat. Beliau juga berpendapat bahawa memang wajar untuk memperjuangkan hak dan ideologi bangsa masing-masing, namun haruslah melihat kepada sejarah kita terlebih dahulu, bagaimana kita dapat bersama-sama berganding bahu untuk memerdekakan negara. So, melihat contoh yang baik adalah daripada persaraan Nazri Aziz, ahli Parlimen Padang Rengas. Meskipun beliau sebenarnya kecewa terhadap reputasi UMNO yang pada masa itu tidak lagi dominan, namun pada masa itu beliau telah memberi nasihat yang tersirat dari segi membuka peluang kepada generasi baru untuk memimpin parti yang sedia ada. So, dalam UMNO sendiri masih ada generasi selepas merdeka seperti Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Kanan Isyamuddin Hussein, yang mana boleh bersama generasi kini dalam menerajui ahli politik moden. Membuka peluang kepada anak-anak muda sebenarnya bukanlah meninggalkan mereka tanpa membimbing, tetapi kita membuka ruang dari segi yang lebih luas terhadap anak muda di golongan belia yang mempunyai pemikiran bersih dan kreatif. Hal ini disebabkan pada sesi ini di mana kriteria masa kini yang diinginkan oleh wakil rakyat, yang mereka memerlukan seseorang yang bertenaga dan boleh bekerja keras di bawah tekanan kerja. So, perkara ini disokong oleh pengarah eksekutif Ilham Center Hishamuddin Wakar, yang mana berpendapat bahawa pemimpin lama wajar membuat pengorbanan dan berundur dari arena politik dan memberi peluang kepada anak muda. So, kedua-dua pandangan tersebut turut disokong oleh bekas Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu, iaitu Datuk Abdul Kadir Yassin. Beliau menyarankan bahawa agar pimpinan muda mengambil ahli demi menjamin kelangsungan pemerintahan negara kita yang lebih teratur. Rentetan daripada isu menggantikan generasi lama ni seringkali dibangkitkan sebenarnya, tetapi tiada ramai generasi pelapis yang ingin diketengahkan. So, kenyataan ini disokong oleh pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa, iaitu Profesor Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, lecturer UUM, di mana berpendapat bahawa esko lama dan baru harus bergabung bagi menghasilkan sistem politik yang stabil dalam negara. Beliau juga membahaskan yang dengan menunaikan janji manifesto dasar-dasar baru ni dapat menstabilkan politik negara. Tambah lagi bagi beliau mencadangkan bahawa dengan mewujudkan enactment berkaitan lompat parti seperti yang dilakukan oleh Barisan Nasional bagi memperolehi kemenangan dalam pilihan raya amat diperlukan bagi memperoleh kestabilan politik lah. Hal ini kerana dikhawatiri apabila sudah memperoleh kemenangan, masing-masing parti yang sedia ada membawa haluan masing-masing dan akhirnya agak sukar untuk ketua menteri membentuk kerajaan. Akhir sekali adalah kemelut parti politik yang berlumba-lumba untuk menjatuhkan parti lain. So, dalam hal ini dalam erti lain, bagi menangani isu pandemik ini, seharusnya para pemimpin yang ada wajarlah mengambil tindakan yang drastik untuk tidak memikirkan ideologi masing-masing dan berpendapat yang berbeza-beza haluan. Mereka sewajarnya bersatu hati dalam mengatasi permasalahan ini. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan, yang mengkritik tindakan sesetengah pihak yang sibuk berpolitik
sama sendiri ketika negara mengalami krisis yang tiada penghujungnya ni. Tapi dalam standar pisang tidaklah kesemuanya busuk. Apa yang kumpulan kami ingin sampaikan adalah ada segelintir dalam kalangan ahli politik menyalurkan bantuan dan memberikan vaksin pada masa pandemik berlaku bagi membantu meringankan beban rakyat. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, apabila dilihat dari segi perjuangan parti dan ideologi, terdapat persamaan sama ada dari segi hak asasi manusia, hak kepentingan bangsa. Suara rakyat itu merupakan isu yang sering dibahaskan oleh parti politik yang mempunyai berbeza-beza ahli falsafah ni. Namun bukan itu sesuatu yang merugikan kalau kita berpendapat mereka mempunyai persamaan dari segi perjuangan tetapi tidak mempunyai pemahaman pemahaman yang sama dalam bidang politik, sehingga kan sukarnya mereka untuk bersatu dan amat merugikan, dan ini merupakan satu tindakan yang kurang bijak dalam berpolitik. Itu saja daripada saya mengenai isu dan kemelut yang berlaku dalam politik Malaysia, dan apakah kesudahannya akan disambungkan oleh rakan saya yang seterusnya, iaitu Isyamuddin, bagi membincangkan cadangan-cadangan yang perlu untuk mengatasi kemelut yang berlaku pada masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan saya Razif. Saya Muhammad Isyamuddin bin Zainal Abidin akan menerangkan bahagian cadangan atau pendapat bagi situasi kemelut politik yang berlaku hari ini. Terdapat beberapa cadangan hasil dari perbincangan kami. Yang pertama adalah di mana pemimpin belia wajarlah berganding bahu dengan pemimpin politik yang lebih senior daripada mereka. Bagi situasi tanggungjawab pula, ahli politik haruslah memandang setiap tanggungjawab yang diberikan merupakan sebagai satu amanah yang berat untuk dipikul dan pasti dipersoalkan di akhirat. Tidaklah penting bagi mana-mana pihak untuk berebut-rebut kuasa. Seterusnya adalah program pendidikan demokrasi. Sekolah politik juga amat diperlukan bagi melahirkan generasi pemimpin muda yang beretika dalam memimpin negara kita. Bagi parti politik yang sudah ditelan zaman, wajarlah untuk mengundurkan diri. Itu saja daripada saya. Saya serahkan seterusnya kepada rakan saya Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada madam dan rakan-rakan saya. Nama saya Azhar bin Amir. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, negara kita kini sedang berada dalam kemelut politik tanah air, dan terdapat juga cadangan bagaimana untuk menangani kemelut ini. Di sini juga saya ingin menyimpulkan bahawa kemelut merupakan krisis yang berlaku di dalam setiap negara di seluruh dunia, sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Pelbagai faktor boleh mendorong kepada kemelut tersebut, namun terpulanglah kepada pemerintah pentadbiran negara bagi membuat keputusan yang baik bagi menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup rakyat di negara ini. Hal ini kerana jika tidak dibendung, rakyat yang akan bakal menanggung sengsaranya. Di sini juga saya ingin menyelitkan ingatan dalam dua rangkap pantun. Gunung Kinabalu sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Jikalau semua bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Busana tradisi kain bersulam, warnanya jingga berawan larat. Cukuplah berpolitik siang dan malam, fokuskan menjaga kepentingan rakyat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.